Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang meriwayatkan hadis turunnya Nabi Isa alaihissalam adalah tidak benar. Pendapat menyatakan hadis nuzul Isa alaihissalam itu hadis ahad, kerana terlalu ramai sahabat yang meriwayatkannya daripada Rasulullah SAW dengan sanad yang sahih. Sebagaimana diterangkan dahulu, hadis ahad hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahaja, walaupun sahih, dia tidak sekuat hadis yang mutawatir. Mutawatir diriwayatkan oleh ramai sahabat-sahabat dan ulama-ulama dalam satu masa, sehingga tidak boleh dinafikan lagi. Hadis ahad, orang yang mengingkarnya tidak sabar kepada kufur, kafir, murtad. Kerana ahad ini kedudukannya lemah sorak. Hadis mutawatir menafikannya boleh menyebabkan kufur, keluar daripada Islam, kecuali orang tu jahil, tak tahu. Perkara ini termasuk dalam perkara yang perlu kepada pengajian, dan kita tidak boleh mudah menghukum seseorang itu kafir kalau menafikannya, kerana perkara ini perkara yang payah. Turunnya Nabi Isa alaihissalam termasuk di dalam tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kejadian Nabi Isa alaihissalam menjadi tanda ketuhanan, kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dilahirkan daripada ibu yang tidak ada bapanya, tidak berzina, tidak bersetubuh. Allah Ta'ala nak menunjukkan kekuasaan. Adam alaihissalam dijadikan tidak ada lelaki dan perempuan, terus dicipta oleh Allah Ta'ala. Hawa dijadikan daripada Adam alaihissalam, tak ada perempuannya. Isa dijadikan daripada ibunya, tak ada bapanya. Allah Ta'ala mengutuskan malaikat Jibril alaihissalam menemui Maryam alaihissalam, seorang perempuan yang dipilih oleh Allah, yang suci, yang bersih, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dinazarkan oleh ibunya untuk beribadat di Baitul Maqdis. Nabi Isa datang, Jibril datang dengan rupa seorang lelaki yang kacak, yang cantik, yang lawa. Ini menguji Maryam alaihissalam, mengatakan bahawa Allah Ta'ala nak beri kepadamu seorang anak lelaki, disebut dalam Quran. Maryam kata, tak boleh. Bagaimana? Aku bukan perempuan yang jahat. Kalau mu seorang yang bertakwa kepada Allah, mu tidak buat kerja yang jahat ini. Jibril mengatakan itu untuk urusan Allah. Allah Maha berkuasa. Jibril malaikat yang tidak lelaki, yang tidak perempuan, yang tidak ada nafsu bagi malaikat. Malaikat tidak boleh berzina, kerana malaikat tidak lelaki, tidak perempuan, tidak ada nafsu baginya, sentiasa taat kepada Allah. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak sekali-kali durhakakan Allah, mereka mesti buat apa yang Tuhan suruh. Ketika rombongan malaikat menemui Ibrahim alaihissalam dengan rupa pemuda-pemuda datang ke rumah Ibrahim, Ibrahim menyangka manusia, menyambut tetamu, menyembelih anak lembu yang mahal harganya, dipanggang, dijemput malaikat. Malaikat tak boleh ambil makanan itu, tangannya tak boleh ambil makan, tak boleh ambil makanan, kerana Allah Ta'ala tak izin malaikat makan. Malaikat tak makan, tak minum. Begitulah malaikat tidak berzina, tidak buat
kerja-kerja manusia kecuali beribadat kepada Allah yang sama dengan manusia. Makan, minum, berkahwin tidak ada pada malaikat. Ini kena faham. Allah Ta'ala melahirkan Isa dengan kun fayakun, firman jadi maka jadi, dilahirkan. Dan dalam keadaan Maryam melarikan diri daripada orang ramai kerana malu, Allah Ta'ala nak jadikan begitu. Lahirnya dia buah pokok tamar yang sedang berbuah, yang hampir nak masuk buah dia, rutaban janiyah disebut dalam Quran. Rutab ni berbuah di musim hujung, musim panas. Maka orang sambut Christmas kena tipu habis. Sambut 1 Januari kena tipu habis. Kena tipu. Mana buah kema buah pada bulan Januari? Pada musim sejuk, buah kema tak buah. Ini kerja Raja Rom. Raja Rom yang menganut Kristian, mengubah Kristian kepada agama keberhalaan, menyembah salib. Padri-padri yang mengampu kepadanya pilih satu hari untuk sambut hari lahir Nabi Isa. Dibuatnya hari Christmas 25 Disember, setengah mazhab 1 Januari. Semua bohong, pelawak mereka. Seluruh dunia awak tak sambut, siapa Melayu pun sambut juga. Macam mana? Kena tipu habis. Ini kita kena sedar, ditipu oleh penjajah, ditipu. Isa alaihi salam adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Isa tidak disalib, tidak dibunuh, dia angkat ke langit. Maka Allah menurunkan Isa pada akhir zaman. Sebelum berlakunya kiamat, munculnya Dajjal memimpin bangsa Yahudi dan pengikut Yahudi bergabung untuk menegakkan kuasa besar dunia. Maka Imam Mahdi menjadi pencabarnya. Dan Allah Ta'ala menurunkan Isa alaihi salam menjadi orang yang membunuh Dajjal dan memimpin umat Islam selepasnya dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam Quran secara isyarat, disebut dalam hadis-hadis yang diriwayatkan dengan sandaran yang sahih secara mutawatir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ramai sahabat-sahabat yang meriwayatkan. Di antara mereka sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis itu ialah Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, An-Nawas bin Sam'an, Abdullah bin Amr, Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari, Thawban, Majma' bin Jariyah Al-Ansari, Abi Umamah Al-Bahili, Abdullah bin Mas'ud, Uthman bin Abil As, Samurah bin Jundab, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Wasilah bin Al-Asqa, Abdullah bin Salam, Ibn Abbas, Aus bin Aus Al-Thaqafi, Imran bin Husain, Ummul Mu'minin Aisyah, Safinah Maula Rasulullah SAW, Hudzaifah bin Ali Aman, Abdullah bin Mughaffal, Abdurrahman bin Samurah, Abi Sa'id Al-Khudri, Ammar bin Yasir, Kisan bin Abdullah bin Tariq dan lain-lain radhiyallahu anhum. Mereka semua adalah sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lain. Menandakan hadis ini hadis yang sahih lagi mutawatir yang diriwayatkan oleh ramai para sahabat radhiyallahu anhum yang tak boleh dinafikan. Ulama-ulama yang mengarang kitab yang khusus tentang turunnya Nabi Isa AS. Di sana ada ulama-ulama besar yang menulis secara khusus berkenaan zahirnya Nabi Isa AS. Di antara mereka ialah Al-Imam Muhammad Zahir Al-Kawthari, pengarang kitab Nadrah Abirah fi Mazaimi man yunkiru nuzul Isa AS fil akhirah. Ini salah seorang ulama besar. Al-Muhaddis Al-Syekh Abdullah bin As-Siddiq Ad-Dhimari, pengarang kitab Aqidah Ahlussunnah fi Nuzul Isa alaihi salam, dan kitab Iqamatul Burhan ala Nuzul Isa alaihi salam fi Akhir Zaman,
Syekh Muhammad Anwar Shah Al-Kashmiri, iaitu ulama daripada India, daripada Kashmir, India. Pengarang kitab Aqidatul Islam fi Hayat Isa alaihi salam, dan kitab Tahiyatul Islam fi Hayat Isa alaihi salam. Itu 2-3 kitab dia mengarang. Syekh Muhammad Habibullah Asy-Syanqiti daripada Mauritania, pengarang kitab Al-Jawabul Muqna' Al-Muqni' Al-Muharrar fi ar-rad' ala man tagha wa tajabbar bid'awa da'wa annahu Isa awil Mahdi al-Muntazar. Syekh Muhammad Ali Azam, pengarang kitab Izalatus Syubhat al-Izam fi ar-rad' ala munkari nuzul Isa alaihi salam. Syekh Muhammad Al-Arabi At-Tubani Al-Jazairi, pengarang kitab I'tiqad Ahli al-Iman bil Quran binuzul al-Masih ibn Maryam alaihi salam. Al-Imam Al-Qadi Asy-Syawkani dari Yaman, pengarang kitab At-Tawdih fi ma tawatara fil Muntazar wad Dajjal wal Masih. Fatwa Syekh Muhammad Bakhid Al-Muti'i Syekhul Azhar fi nuzuli Sayyidina Isa, dan lain-lain. Banyak lagi kitab-kitab yang lain yang dikarang oleh ulama-ulama yang muktabar, ulama-ulama yang besar, yang mereka ni sudah meninggal dunia semua. Di antara tanda-tanda ketika turunnya Nabi Isa AS, apa dia tanda? Tanda turun Nabi Isa AS. Setelah mengkaji beberapa hadis yang menceritakan turunnya Nabi Isa AS, ulama telah mengumpulkan tanda-tanda atau alamat-alamat berikut. Tanda dia: ia turun dalam keadaan meletakkan kedua-dua tangannya ke atas sayap-sayap 2 malaikat yang ditugaskan mengiringinya. Ini disaksikan oleh mereka yang berada di tempat itu. Ia memakai sepasang pakaian yang cantik. Orang-orang kafir tidak boleh mencium baunya. Pakaian dia cantik, lawa. Orangnya lawa, pakaiannya lawa. Dia turun, orang kafir tak boleh cium bau dia. Hebat, kehebatan dia. Ia turun di negeri Syam, turun di Syria, di timur Dimashq, di sisi Menara Putih, dekat Menara Putih. Ada ulama mengatakan menara masjid, ada ulama mengatakan menara gereja. Itu khilaf, tak jadi masalah. Kalau turun di gereja pun, dia akan bawa orang Kristian masuk Islam. Atau ia turun di waktu fajar. Waktu subuh. Dia turun waktu subuh. Disebut waktunya. Ketika itu adanya sekumpulan orang Islam yang dipimpin oleh Imam Mahdi yang bersedia untuk memerangi Dajjal. Masa itu ada Imam Mahdi, pemimpin daripada keluarga Nabi SAW, Muhammad bin Abdullah, yang digelar Al-Mahdi, yang mendapat petunjuk. Bukan nama dia Mahdi. Nama dia bukan Mahdi. Mahdi ni gelaran. Al-Mahdi, orang yang mendapat petunjuk. Nama dia Muhammad bin Abdullah. Macam nama Nabi, macam nama ayah Nabi, Muhammad bin Abdullah. Jumlah yang mengikut dia 800 orang lelaki. 800 orang lelaki dan 400 orang perempuan. 1,200 orang saja tak ramah. 1,200 orang saja tak ramah. Jadi hak pergi yang ramai perang dia siapa beribu-ribu tu tak ada pasal-pasal. Mungkin nak cari kelebihan, wallahu alam, beribu. Tapi bukan masanya yang menjadi berperang sesama orang Islam. Bukan berperang dengan orang kafir, bukan perang dengan Yahudi, perang sama-sama orang Islam. Peperangan fitnah, peperangan bencana, bukan untuk menyertai Imam Mahdi. Imam Mahdi dia muncul di Makkahul Mukarramah, bukan muncul di Syria. Muncul di Mekah dan dia pergi ke Baitul Maqdis, pergi ke Syria. Lepas itu muncul di Mekah dulu. Yang ikut dia 313 orang saja. Mereka yakni mereka yang duduk dalam masjid dalam keadaan membetulkan saf nak sembahyang subuh. Membetulkan saf nak sembahyang subuh. Muazzin qamat nak sembahyang. Sudah bang. Masa itu Nabi Isa turun. Muazzin qamat sembahyang sunat.
muazzin qamat. Qamat, Imam Mahdi membetulkan saf. Ketika itu turunnya Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam dipelawakan atau dipersilakan untuk menjadi imam. Bila Nabi Isa datang, orang mengelak. Lalu Mahdi berundur, suruh Isa menjadi imam sembahyang. Lalu ia memegang belakang Imam Mahdi, mempersilakannya menjadi imam kerana menghormati umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa tolak belakang Imam Mahdi suruh jadi imam. Itu tanda-tanda. Itu tanda-tanda, bukan sembarangan. Kemudian Imam Mahdi menjadi imam untuk sembahyang waktu subuh di waktu itu. Tu Imam Mahdi sembahyang subuh jadi imam. Seterusnya beliau Nabi Isa keluar memburu Dajjal. Keluar memburu Dajjal, pemimpin Yahudi yang merosakkan dunia. Dan berjaya membunuhnya di Bab Lut di Palestin. Berjaya membunuh Dajjal di satu kampung. Kampung itu nama Bab Lut. Kampung itu ada Bab Lut. Cari dalam peta, ada Bab Lut nama kampung. Dekat Tel Aviv. Dekat bandar Tel Aviv, ibu negara Israel. Di situlah Nabi Isa membunuh Dajjal. Lalu ia menegakkan syariat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Lalu dia menegakkan syariat Islam, beramal dengan syariat Islam daripada Quran dan hadis Nabi SAW, kerana Injil, Taurat, kitab-kitab zaman dahulu dinasahkan. Wajib beramal dengan syariat Islam yang ada dalam Quran. Menghancurkan salib. Salib dihancurkan. Orang Kristian masuk Islam, salib dihancurkan. Membunuh babi. Orang Kristian hari ini makan babi. Babi dibunuh, dihapuskan. Seluruh dunia tunduk di bawah Islam. Islam jadi kuasa besar dunia. Islam jadi kuasa besar dunia. Semua Amerika, Rusia, China, Jepun habis, tak ada. Islam jadi kuasa besar dunia. Masa itu kesemua pahaman, ajaran dan agama-agama yang lain daripada Islam dihapuskan di kawasan itu. Tunduk di pemerintahan Islam. Beliau Nabi Isa menunaikan haji dan umrah. Nabi Isa pergi ke Mekah, buat haji dan buat umrah. Dan sebelumnya singgah di Fajjur Rawha. Sebelum sampai di Mekah, Nabi kata dia singgah di satu tempat nama Fajjur Rawha. Ada tempat jalan nak ke Mekah nama Fajjur Rawha. Dia singgah di situ. Beliaulah yang menjadi imam sembahyang setelah sembahyang subuh yang diimamkan oleh Mahdi. Beliau musafir ke Al-Madinatul Munawwarah, pergi ke Madinah. Lepas pergi ke Mekah, pergi ke Madinah dan menziarahi Ar-Rawdah, kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu memberi salam kepadanya, beri salam kepada Nabi. Di zamannya penuh keberkatan zahir dan batin, berlakunya keamanan, melimpahnya rezeki, hilangnya dengki. Beliau berada di dunia selama 40 tahun. Islam memerintah selama 40 tahun. Dia turun umur 30. Macam masa dia naik. Umur 30 dia turun. Dan dia memerintah selama 40 tahun. Oleh itu, zahirnya Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa alaihi salam bukanlah suatu perkara yang boleh dipermain-mainkan atau dipermudah-mudahkan. Jauh sekali bagi seorang pembohong untuk menepuk dada menafikannya atau menunjukkan diri mengaku menjadi Imam Mahdi atau Nabi Isa. Sama ada orang kata cerita ni tak betul, ataupun ada orang pergi depan orang ramai, saya lah Imam Mahdi, saya lah Nabi Isa. Bukan begitu. Itu pelawak tu. Kalau ada orang mengaku saya Imam Mahdi, saya tu orang gila ataupun orang bodoh ataupun orang pelawak. Kerana peristiwa bersejarah itu adalah penentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah untuk menjadi tanda yang besar, maka mestilah dengan bukti yang besar juga, dengan tanda-tanda yang besar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minin Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
دخل عليها يوما فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. رواه البخاري. Artinya dari Ummul Mukminin yang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu kepada orang-orang yang beriman, Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memasuki gilirannya. Tiba-tiba berlaku kepadanya satu hari yang mencemaskan. Ketika bangkit dari tidurnya, ia bersabda, kecelakaanlah bagi bangsa Arab dengan suatu bencana yang hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka kota yang menghadang Ya'juj dan Ma'juj yang dibina oleh Dzulqarnain. Dengan ia membuat halaqah, kalungan dengan jarinya, dengan ibu jari, tangan dan jari yang berikutnya. Zainab berkata, aku bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah kita binasa sedangkan kita masih ada orang-orang yang saleh? Sabda Rasulullah SAW, ya, apabila banyaknya kejahatan, yakni kejahatan, maksiat, dosa dan sebagainya. Hadis ini menunjukkan di antara tanda besar berlakunya hari kiamat ialah kedatangan Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj kita akan terang siapakah mereka. Satu kaum kalangan manusia yang muncul di akhir zaman. Hadis menceritakan pada suatu hari ketika Nabi SAW berada dalam giliran Ummul Mukminin Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, tidur tengah hari, bangun dalam keadaan mukanya cemas, berubah wajahnya dan menyebut la ilaha illallah wailul lil arab. La ilaha illallah, mengucap punah binasalah orang Arab. Orang Arab akan binasa, akan punah. Keburukan yang hampir menimpa mereka. Pada hari ini kota yang menghalang Ya'juj wa Ma'juj telah terbuka. Kota yang dibina oleh Dzulqarnain, raja yang adil yang disebut dalam Al-Quran Karim. Bukan mengikut cerita orang putih Alexander the Great, yang orang putih duduk sebut. Ini raja yang beriman kepada Allah, yang adil, memerintah dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, yang diberi kepadanya kekuasaan menakluk bumi. Disebut dalam Quran, pergi ke timur, pergi ke barat, pergi ke timur, dan sapa ke satu negeri dalam surah Al-Kahfi. Hatta idza balagha baina as-sajdaini, dia sapa tepat di antara dua bukit, dua bukit. Lalu dia bertemu dengan satu kaum yang tidak faham bahasanya. Qalu ya Dzulqarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh fahal naj'al laka kharjan hatta
taj'al bainana bainahum sadda. Boleh ke tidak kami bayar cukai? Kata kaum itu, kami nak bayar cukai untuk menghalang Ya'juj wa Ma'juj. Satu kaum yang zalim, yang membinasakan, yang ganas, tolong halang. Kami sanggup bayar cukai kepada tuanku, tolong bina kota kepada kami kalau ada kebolehan. Rukun kata, qala ma makkanni rabbi khairun fa'inuni biquwwah. Rukun kata, aku tak mau cukai, aku tak mau cukai, apa yang Tuhan beri pada aku sudah cukup. Ini raja yang adil, pemerintah yang adil, tidak membebankan cukai per rakyat. Negara boleh merintah dengan tidak ada cukai. Keberkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Quran sebut contoh yang sangat menarik. Lepas cuka itu menandakan tak betul, ada tempat yang salah yang kena baiki. Kalau merintah dengan betul, rezeki yang Tuhan beri cukup dengan zakat, dengan kharaj, dengan bayaran-bayaran yang ditetapkan oleh syarak. Ini bayaran yang lebih daripada syarak. Hukum syarak menyebut jizyah, kharaj dan zakat. Orang Islam kena zakat, orang kafir kena jizyah dan kena kharaj. Jizyah ni ialah cukai keselamatan, kharaj cukai tanah, usyur cukai perniagaan. Orang Islam ada zakat pertanian, zakat perniagaan. Orang Islam zakat fitrah ada. Orang Islam bukan Islam tidak perlu cukai. Ada wakaf, ada sedekah, macam-macam berlaku dalam pemerintahan Islam. Jadi Zulkarnain bila penduduk negeri itu minta sanggup bayar cukai, tak payah, tolong aku dengan alat-alat dan kerja saya. Lalu Zulkarnain membina kota yang teguh, yang menghalang Ya'juj wa Ma'juj di antara dua bukit yang curam, tak boleh masuk ke Ya'juj wa Ma'juj. Dikatakan kota ini berhampiran dengan Laut Hitam, antara Laut Kaspian dengan Laut Hitam. Kawasan itu ada ulama mengatakan begitu, wallahu a'lam. Katanya ada tanda-tanda kota-kota itu. Nabi sebut kota ini sudah dapat ditembusi. Musnah, orang Arab akan binasa. Musnah orang Arab. Ya'juj wa Ma'juj akan tiba. Nabi tunjuk dengan jari dia, dengan buat kalungan, ibu jari dengan jari telunjuk. Orang Arab akan penuh. Sebabnya orang Arab penuh. Orang Arab yang menerima Islam, awal menerima Islam, jahat, berlaku kemusnahan. Apa yang Nabi sebut tu betul berlaku hari ini. Orang Arab penuh dengan arab, penuh dengan maksiat. Hak baik-baiklah, hak soleh-solehlah. Zainab bin Jahsh kata, apa nahliku wa fina salihun, adakah kita binasa sedangkan pada kita orang-orang yang soleh? Banyak orang yang soleh. Nabi kata, ya, orang soleh banyak, tetapi banyak kejahatan, banyak maksiat. Di airport, lapangan terbang penuh dengan arab. Di hotel-hotel penuh dengan arab. Ini Arab pada hari ini. Dengan hiburan, yatatawaduna fil bunyan, mereka belum melomba mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Bangunan yang tinggi didirikan untuk kemegahan, bukan untuk diatur dengan baik, semata-mata untuk kemegahan. Termasuk di Mekah. Di Mekah pun bangunan yang tinggi. Pasal apa? Fikir banyak kekayaan. Ini kita kena ambil iktibar. Kemewahan dan kesenangan yang melampau, menggunakan kekayaan, banyak dekat orang miskin, banyak dekat orang susah, orang kelaparan, orang Islam yang ditindas di seluruh pelosok dunia,
Tak dihayra, tak diperhati, kerana mewah dan senang mengerjakan maksiat dan kemungkaran. Itu akan berlaku di akhir zaman. Ini antara perkara yang gaib di zaman Nabi tapi nyata di zaman kita. Berlakunya peperangan sama sendiri, perang sama sendiri. Tak boleh nak selesai masalah, padahal boleh selesai masalah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika sekiranya kamu berselengkah dalam sesuatu perkara, balik kepada Allah dan Rasul, Quran dan hadis Nabi. Panggil ulama-ulama boleh bermuzakarah sesama mereka, tapi ulama-ulama orang tak dengar. Ulama-ulama orang tak dengar, khususnya di negara Arab. Ulama-ulama ditekan, ditindas, banyak yang dikurung dalam penjara, yang duduk di luar negara tak boleh balik, kecuali ulama-ulama yang mengaku saja boleh duduk senalena, yang menasihat perkara yang baik, mencegah kemungkaran, tak boleh duduk. Teruk pada negeri kita lagi. Negeri kita ni boleh tahan lagi, walaupun ada macam-macam benda yang tak boleh. Tapi negeri Arab teruk lagi. Ulama dihukum bunuh, ditembak. Ini berlaku di Arab. Lepas tu pemimpin mengerahkan rakyat untuk bergaduh, untuk berperang. Kita tu panggil perang katil. Kalau dia perang katil tu, bodoh. Bodoh dah tahu benda, pergi. Ini Nabi dah sebut berlaku kejahatan dan keburukan di kalangan orang Arab. Orang Arab yang balik berjahiliah semula. Balik berjahiliah. Kenapa? Pasal apa? Kerana meninggalkan Islam, menyebabkan ancaman Yajuj Majuj akan tiba. Hak besar tak mari lagi, kerana didahului oleh Nabi Isa AS yang kita baca dulu. Siapakah Yajuj dan Majuj itu? Pernah dinyatakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berhubung dengan masalah ini. Beliau ditanyakan bahawa menurut pendapat kebanyakan ulama, mereka ialah dua kaum dari keturunan Adam alaihissalam. Manusia Yajuj Majuj ni dua kaum daripada keturunan Adam alaihissalam. Menurut pendapat Abu Amr Abdul Bar, telah berlaku ijma' di kalangan ulama bahawa mereka dari keturunan Yafith bin Nuh alaihissalam. Mereka Yafith bin Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ada anak Sam, Ham dan Yafith. Daripada Sam lahirnya bangsa Arab, bangsa Yahudi, bangsa Parsi, bangsa Eropah yang dekat dengannya. Daripada Ham lahirnya bangsa Afrika, negeri Afrika. Bangsa Yafith lahirnya bangsa Turki, bangsa Cina, Melayu, India, Korea, Jepun, Rusia. Ini adalah daripada Yafith, keturunan Yafith. Jadi termasuk kalangan mereka ni Yajuj dan Majuj. Menunjukkan mereka ialah kumpulan yang berada di kawasan Asia Tengah, Asia Tengah dan Asia Timur. Kita ni Asia Selatan, ni Asia Timur, di kawasan itu. Pendapat ini juga diterima oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, sehingga beliau menolak pendapat yang lain dan menganggap pendapat yang itu adalah penyelewengan cerita yang dibawa oleh ahli kitab. Macam-macam makhluk gaib lah, makhluk asing dah, makhluk ini mengarut dekat tu. Mereka kalangan manusia, mereka mempunyai jumlah yang ramai dan membiak dengan ramainya berdasarkan kepada kenyataan sejarah dan beberapa alasan yang lain. Ramai di kalangan ulama di zaman kini berpendapat bahawa mereka ialah manusia yang berada di kawasan Asia Tengah, sehinggalah ke negeri Rusia dan China, di mana penduduknya adalah penganut ajaran komunis. Penganut ajaran komunis yang tidak percayakan Tuhan dan hukum syariatnya. Tak percaya Tuhan, tak percaya hukum syariat. Sehingga berlaku pada mereka kejahatan yang di luar dari peri kemanusiaan dan hilangnya nilai kemanusiaan yang membolehkan mereka melakukan apa sahaja menurut hawa nafsu. Wallahu a'lam, Allah Taala yang tahu.
Namun penduduk-penduduk kawasan itu ada juga yang Islam, yang kuat Islamnya, melahirkan ulama-ulama, tak dinafikan. Ada kaum kabilah yang Islam, yang kuat Islam, yang bertahankan Islam. Di Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Xinjiang, itu kawasan Islam. Rusia pun ada yang Islam dan ada yang Kristian Ortodoks, Kristian masa Ortodoks, yang ada agama. Ini tak ada agama. Puak-puak yang tidak ada agama, yang agamanya terlalu sesat, teruk, ini berlaku. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Syahid Sayyid Qutb telah mengemukakan pendapat dan tafsirnya fi zilalil Quran. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Syahid Sayyid Qutb rahimahullah telah mengemukakan pendapatnya di dalam tafsirnya fi zilalil Quran sebagai suatu pandangan yang diterjehkan, yang dikuatkan. Hujahnya bukannya suatu keyakinan, kerana perkara ini termasuk dalam ilmu Allah, bahawa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj berlaku di awal kurun yang ke-7 Hijrah, iaitu serangan Tatar. T alif ra, bukan T alif ra, itu salah hijau tu. Ta alif ra, Tatar, ke atas Daulah Abbasiyah, kerajaan Abbasiyah, dan pembunuhan beramai-ramai dengan kejamnya telah dilakukan oleh mereka sehingga Baghdad menjadi kolam darah. Keluarnya mereka menjadi salah satu daripada tanda besar berlakunya kiamat, seperti dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Suratul Anbiya ayat 96. Artinya, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, iaitu hari kiamat. Ayat tersebut di atas tidaklah menghadkan masa yang tertentu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Hampirnya janji berlakunya kiamat itu menurut perhitungan ilahi, perhitungan Tuhan, bukannya perhitungan manusia. Oleh itu berlaku terbukanya tembok seperti dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Dan selepas itu berlakunya malapetaka ke atas umat Arab Islam dengan berlakunya serangan Tatar, T alif ra, yang dipimpin oleh Hulaku, menjadi tanda kebenaran janji Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Begitulah tarjih dari Sayyid Qutb rahimahullah. Sebagaimana kita baca minggu lepas, Ya'juj dan Ma'juj ialah satu bangsa, dua bangsa Ya'juj dan Ma'juj, dari rumpun keturunan Yafis bin Nuh alaihi salam. Di mana Nabi Nuh mempunyai 3 orang anak, Sam, Ham dan Yafis. Daripada Sam bin Nuh lahirnya bangsa Yahudi, bangsa Arab, bangsa Parsi, bangsa Eropah. Daripada Ham bin Nuh lahirnya bangsa Afrika. Daripada Yafis lahirnya bangsa di sebelah Asia Timur, Turki, India, China, Melayu, kaum Tatar.
Rusia. Ini daripada Yafis bin Nuh alaihi salam. Ya'juj dan Ma'juj ialah dua bangsa yang disebut oleh Al-Quranul Karim. Kita tak tahu daripada puak mana. Namun banyak ulama mengatakan mereka ialah daripada keturunan Yafis bin Nuh alaihi salam. Mereka daripada manusia, bukan daripada makhluk yang lain. Mereka ialah bangsa yang ganas. Al-Quran menyebut dalam suratul Kahfi, Dzulqarnain, seorang raja yang adil, telah membina tembok yang menahan kemarahan Ya'juj dan Ma'juj apabila penduduk negeri meminta pertolongan daripadanya. Maka dibina kota Ya'juj dan Ma'juj yang menghalang Ya'juj dan Ma'juj. Kota daripada batu diikat dengan besi dan tembaga. Kota yang sangat kuat. Walaupun begitu, Nabi sebut dalam hadis yang kita baca bahawa kota ini telah ditembusi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Mereka boleh menembusi kota ini. Nabi terkejut dan akan membinasakan orang Islam, orang Arab. Akan membinasakan. Quran menyebut dan hadis menyebut antara tanda besar hari kiamat. Tidak dinafikan kemunculan mereka telah berlaku sebelum daripada itu secara kecil, iaitulah apabila kaum Tatar. Kaum Tatar ialah satu kaum yang tinggal di Asia Tengah. Kaum Tatar, raja mereka Genghis Khan keluar dengan ganas, di mana kaum Tatar ni sekolah dia ialah perang. Sekolah dia naik kuda. Sekolah dia memanah dan menggunakan senjata. Itu sekolah dia untuk menakluk dunia. Maka Genghis Khan keluar dengan bala tentera dia sehingga menyerang negeri China, menyerang India. Genghis Khan mati, disambung oleh anak-anak dia Kublai Khan. Kublai Khan masuk ke negeri China. Hulaku menyerang Baghdad. Baghdad ialah pusat kerajaan Islam. Baghdad, pusat yang hebat kerajaan Abbasiyah. Oleh kerana rajanya, khalifahnya leka dengan harta dan perempuan, dengan hawa nafsu, tak peduli berpertahanan negara, negeri penuh dengan maksiat. Maka datanglah bala kaum Tatar dipimpin oleh Halaku menyerang Baghdad, di mana setiap yang melintah dibunuh di Baghdad. Keluar tengah jalan dibunuh. Dibunuh sehingga dikatakan berjuta manusia mati di Baghdad. Mengalir darah di jalan-jalan raya. Baghdad diibaratkan menjadi kolam darah, sehingga bau mayat tak hilang dalam masa 4 tahun, 40 tahun. Di mana Hulaku telah menjatuhkan kerajaan Abbasiyah. Dia mara ke Syria, mara ke Palestin, dan bersedia untuk menyerang Mesir. Hulaku telah membuat satu perlembagaan dinamakan Yasak. Perlembagaan yang diambil daripada Islam. Dia tak tinggal Islam, nak cari orang Islam. Diambil daripada Yahudi, daripada Kristian, dan akal fikiran. Maka berlakulah halal dan haram yang bercelaru. Ulama-ulama Islam, di antara Ibnu Katsir, menyebut dalam tafsirnya haram bagi orang Islam menerima perlembagaan Yasak yang dicipta oleh Hulaku kaum Tatar. Bahkan kalau orang Islam percaya pada perlembagaan itu, kafir, murtad, keluar daripada Islam kerana menolak Al-Quranul Karim. Perlembagaan, walaupun masih sembahyang, masih puasa, masih apa, itu haram, tidak boleh. Kerana hukum Allah yang ada dalam Quran tak boleh ditolak. Ini kena faham betul-betul. Iman kepada kitab wajib pada orang Islam. Walaupun dia sembahyang, dia puasa, dia tolak hukum-hukum yang ada dalam Quran, merosakkan iman dia. Ulama-ulama memberi fatwa dengan berani, walaupun ada ulama-ulama yang dibunuh. Hulaku telah memerintah kitab-kitab
yang disimpan di dalam maktabah, dalam gedung kitab Baghdad, dipunggah untuk dijadikan jalan, tembok menyeberangi Sungai Porak dan Dijlah. Menunjukkan betapa banyak kitab-kitab karangan ulama dalam segala ilmu, sehingga kitab boleh dipunggah jadi jalan untuk menyeberang Sungai Porak dan Dijlah. Sungai Porak Dijlah ni antara sungai yang besar dalam dunia, bukan sembarang sungai. Banyaknya kitab sehingga boleh buat jalan jemberang, bukan jambatan, tembok untuk jemberang sungai. Sehingga air sungai jadi hitam kerana dakwah kitab-kitab yang dikarang oleh ulama Islam. Menunjukkan bahawa agama Islam tak mati. Walaupun kitabnya dibakar, kitabnya dimusnah, kitabnya dihangus, kerana Allah Ta'ala memelihara ilmu Islam ni bukan sahaja dalam kitab, termasuk dalam dada para ulama. Ulama-ulama menghafal ilmu-ilmu, apa saja ilmu, bukan sahaja ditulis. Allah Ta'ala pelihara ilmu dalam dada para ulama, boleh tulis balik ilmu-ilmu ini. Ini kehebatan agama Islam, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Tatar mabuk di Baghdad, melakukan huru-hara. Bila kaum Tatar nak serang negeri Mesir, Raja Mesir Zahir Baibas, iaitulah Raja Mesir masa itu, daripada Mamalik keturunan Turki, merintah negeri Mesir, telah memanggil ulama-ulama meminta fatwa. Adakah dibolehkan untuk mengambil cukai berakyat, untuk tabung bagi jihad memerangi kaum Tatar, kaum Tatar yang sedang membahayakan dunia Islam. Mesir negeri yang ramai penduduknya, penduduknya ramai. Mesir ini pada negeri lain, dia zaman itu, zaman sekarang Mesir ramai penduduk dia, macam Indonesia sebelah sini, 100 juta lebih penduduk Mesir. Negeri Arab lain tak siapa jumlah itu. Maka Imam Nawawi yang duduk di Syria memberi fatwa tidak boleh bagi raja mengenakan cukai selagi ada hasil-hasil negara, selagi ada sumber-sumber yang lain, ada duit dalam perlembagaan, dinar dan dirham masih ada, guna itu. Kalau tak cukup barulah kena cukai, tak cukup baru kena cukai. Di Mesir dipanggil ulama-ulama, di antaranya ialah Syekh Izzuddin bin Abdul Salam yang dikenali dengan Sultanul Ulama, bukan ulama sultan, bukan ulama sultan, tapi sultan ulama yang menguasai sultan. Di mana ulama-ulama yang hadir memberi fatwa mengatakan bahawa boleh bagi tuanku pungut cukai untuk memerangi kaum Tatar. Izzuddin senyap. Orang tanya, apa pendapat Tuan Syekh? Dia kata, pendapat saya haram bagi raja mengambil cukai pada rakyat untuk peperangan selagi tidak guna duit-duit yang ada dalam pembedaran negara, termasuklah duit yang dalam simpanan raja, hendaklah dibelanjakan, termasuklah diri raja sendiri. Raja asalnya berhamba, bukan orang merdeka hamba, dia merdekakan. Tuhan takdir jadi raja. Diri raja pun kena jual, dia kata. Raja kena jual. Jual raja tu kalau tak cukup pitih. Bukan jual raja. Termasuk raja dijual. Jual raja tu kalau tak cukup barulah boleh cukai pada rakyat. Makna semua mereka yang hadir terkejut kerana keberanian memberi fatwa dalam majlis Zahir Baibas. Sehingga Zahir Baibas pada peringkat awalnya marah, anak halau Syahabuddin, tapi rakyat Mesir keluar beramai-ramai, tak benar mempertahankan Izzuddin bin Abdul Salam. Ini ulama mazhab Syafi'i. Izzuddin bin Abdul Salam ialah seorang alim dalam mazhab Syafi'i yang ada kitab-kitab dia, antaranya ialah syarah qawaid syar'iyyah, kitab yang terkenal, di mana akhirnya dia belanjakan duit-duit dalam pembedaran negara. Dia belanjakan duit-duit, setelah habis duit dia belanjakan untuk pertahanan. Maka Syekh Muhammad bangun, dia kata, saya lelong kat dia, kata, siapa dia nak beli? Senyap, takut. Nak beli raja, siapa dia nak beli?
Kita lelong radio kita. Senyap belaka. Tak ada orang nak beli. Kita merdeka dia. Dia jadi radio lagi. Dia terus jadi radio kita. Maka selepas itu berlakulah peperangan Ain Jalut. Peperangan Ain Jalut. Ain Jalut ialah satu daerah di Palestin. Peperangan di antara tentera Mesir dipimpin oleh Zahid Abbas. Zahid Abbas yang memimpin tentera ni membawa slogan ni, wa Islamah, wa Islamah, selamatkan Islam. Ini slogan dia, syiar, wa Islamah, selamatkan Islam, Islam dalam bahaya. Maka berlaku peperangan di antara tentera Mesir dan Tatar. Allah Ta'ala memberi kemenangan, kalah kaum Tatar, di mana mengejutkan seluruh dunia. Kerana India aja sudah takluk, China sudah takluk, nak masuk ke Eropah, tiba-tiba kalah dalam peperangan Ain Jalut. Kalah kaum Tatar dalam perang Ain Jalut. Tentera Mesir telah berjaya mengalahkan kaum Tatar, dan kaum Tatar akhirnya masuk Islam. Sebahagian kaum Tatar masuk Islam. Kaum Tatar di Arab masuk Islam, termasuk kaum Tatar di India masuk Islam. Masuk Islam. Mereka masuk Islam dalam keadaan ikut Islam dan jahil tentang hukum Islam. Jahil tentang hukum Islam. Di antaranya disebut Taimurlang. Taimurlang ni lah raja Tatar yang masuk Islam. Taimurlang masuk Islam. Di mana semua subuh jemaah tak tinggal, Arab tak tinggal juga. Sama Seri. Itu kejahilan dia. Itu Taimurlang. Dia seorang raja Tatar. Dan di India mereka menubuh kerajaan Mughal di India. Mughal India. Di mana daripada mereka lahirnya raja-raja Mughal di India. Di antaranya ialah Raja Akbar, Akbar the Great. Akbar ni dia bawa satu ajaran di India dinamakan ajaran din ilahi. Din ilahi. Din ilahi ini ialah campur Islam dengan Hindu. Jadi campur Islam dengan Kristian, dengan Yahudi. Ini campur Islam dengan Hindu. Campur Islam dengan Hindu. Babi boleh makan, arak boleh minum. Sengaja dia lawan. Kalau orang mati patut menghadap kiblat, dia suruh belakang ke kiblat. Ini Akbar the Great. Raja Akbar. Orang putih tonjolkan nama dia. Kalau baca dalam buku sekolah, ini tokoh tu pelawak bohong. Ini menyesatkan orang. Akbar ini daripada Tatar. Dan sehingga ulama-ulama dipaksa, beberapa ulama di India dibunuh, sehingga Akbar mati. Naik cucu dia jadi raja. Cucu dia Aurangzeb. Aurangzeb ialah cucu kepada Akbar, Raja Akbar. Naik memerintah India dan menghapuskan ajaran Tauqi dia Akbar. Dan dia istihar, Tauqi dia bukan Akbar tapi Akfar. Akfar yang paling kafir, bukan yang maha besar. Tidak. Hapuskan ajaran Tauqi dia dan menghidupkan semula Islam di India. Dan dia mengerahkan ulama-ulama menulis kitab. Di antaranya ia kitab Fatwa Hindiyah, kitab fiqh mazhab Hanafi yang terbesar, yang terkenal sampai hari ini, Fatwa Hindiyah. Dan berkembang Islam di India, hampir nak sampai ke selatan India. Berkembang zaman pemerintahan Aurangzeb. Aurangzeb telah berjaya menyebarkan Islam sehingga menunjukkan keadilan Islam, kebaikan Islam, dan banyak orang bukan Islam masuk Islam. Tapi malangnya datang Inggeris menjajah di sebelah timur, berlaku peperangan dengan Inggeris. Aurangzeb sudah meninggal dunia, kerajaan dia makin lemah. Ini adalah sejarah kaum Tatar yang Syed Qutb sebut. Kaum Tatar ini akhirnya masuk Islam. Mungkin mereka adalah daripada suku kaum Ya'juj wa Ma'juj, tak dinafikan. Ini keluar kali yang pertama mereka keluar untuk menyerang Baghdad. Peristiwa yang sangat dahsyat dalam sejarah Islam. Tetapi yang berlaku di akhir zaman lebih dahsyat lagi. Kalau dilihat dari nas yang lain, kita akan mendapat penjelasan yang menunjukkan bahawa apa yang berlaku itu adalah salah satu daripadanya. Itu dalam sejarah. Yang akan datang ni lain. Lain. Dia akan keluar lagi.
Tetapi di sana akan berlakunya serangan secara besar-besaran dari Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman. Perkara ini dinyatakan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa bainama hum kadzalik id awhallahu ila Isa alaihi salam anni qad akhrajtu ibadan la yadani li ahadin bi qitalihim faharrid ibadi ila tur wallahu alam. Kita baca pengutuban.